Perbezaan pendapat adalah lumrah dalam kehidupan bermasyarakat kerana setiap manusia lazimnya mempunyai pemikiran, pandangan dan pendirian yang tidak sama. Namun, bagaimanakah adab dalam menyantuni perbezaan pendapat tersebut bagi mengelakkan perbalahan? Wartawan JAKIM Amin Fauzi ada laporannya. Cara menyantuni perbezaan pendapat boleh dirujuk menerusi salah satu naskah nukilan seorang tokoh ulama terkemuka dunia, Syekh Dr. Taha Jabir Al-Wani. Buku adab perbezaan pendapat dalam Islam atau Adab Al-Ikhtilaf telah diterbitkan hampir 30 tahun lalu namun masih relevan sehingga ke hari ini. Karya asal yang diterbitkan dalam bahasa Arab dan Inggeris ini telah diterjemah dalam bahasa Melayu oleh ilmuwan Islam Muhammad Rifai Batubara serta diterbitkan Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Ia menghuraikan dengan terperinci sebab berlakunya perbezaan pendapat dari sudut Islam dan penyelesaiannya. So, saya sebut bahawa perkara yang tidak boleh diperselisihkan satu je, iaitu perkara-perkara yang bersangkutan dengan perkara-perkara i'tiqadiyah. I'tiqadiyah ni berkaitan dengan akidah, dengan ketuhanan ini. Dan perkara-perkara yang dibenarkan untuk berselisih ialah perkara-perkara ijtihadiyah. Perkara furu' ini termasuk bawah perkara ijtihadiyah. So ijtihadiyah ini ialah ijtihad yang boleh menjadi betul dan boleh menjadi salah. Dan ijtihad ni, dua-dua golongan ijtihad ni, puak yang satu ini dan puak yang satu ni, dua-dua ni boleh jadi ini betul, boleh salah. Dan yang betul Nabi kata mendapat 2 pahala dan yang salah juga mendapat 1 pahala. Maksudnya Nabi mengiktiraf 2 kelompok yang berbeza pandangan ini. Justeru, dalam konteks semasa, mesej Syekh Dr. Taha menukilkan agar perdebatan yang berlaku mestilah atas hujah dan fakta serta tidak menggunakan kata-kata kesat. Jadi kita tak nak hidup dalam keadaan kita bergaduh dan berbalah. Sudah semestinya bukan. Jadi untuk itu kita kena ada ilmu komunikasi ini dalam bab berbeza pandangan ini, berbeza pendapat ini. Jadi dengan ilmu ini kita akan dapat memperbaiki komunikasi kita, seterusnya memperbaiki hubungan sesama kita lah. Sesama umat Islam, walaupun berbeza pandangan, berbeza daripada pendekatan dan sebagainya. JAKIM turut merancang untuk menyebarluas kandungan buku ini kepada masyarakat melalui para pendakwah agar ia mudah difahami dan dipraktikkan. Dilancarkan Perdana Menteri pada 4 Julai lalu, buku ini dilihat memiliki remedi yang baik bagi meraihkan perbezaan pendapat seperti mana yang dianjurkan Islam dan diwarisi budaya Timur. Dalam keadaan dunia tanpa sepadan kini, kita bebas menyatakan pendirian. Namun, selagi mana ia tidak menyalahi undang-undang dan mengundang perbalahan, ia dialu-alukan. Sesungguhnya perbezaan pandangan ini merupakan satu rahmat kerana kita diberi pilihan dari sudut perspektif yang berbeza. Justru sama-samalah kita meraihkan perbezaan pandangan dan juga mengambil iktibar daripada sirah yang diceritakan di dalam buku ini bagi membentuk perpaduan yang utuh di negara ini seiring dengan konsep Malaysia Madani. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Laluan kilometer 66.1 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak akan dibuka semula pukul 7 malam ini. Ia susulan kerja-kerja pembaikan jalan mendap di kawasan terkesan bakal selesai hari ini. Kejadian tanah mendap berhampiran Plaza Tol Bentong itu disebabkan pembinaan terowong laluan Rel Pantai Timur ECRL. Saya agak puas hatilah kerana kerja-kerja remedial action dibuat dengan secara cepat. Saya difahamkan petang ini nanti pukul 7 boleh dibuka untuk digunakan semula. Puncanya peringkat awal ini sebab masih dalam siasatan. Peringkat awal kita difahamkan kerana pembinaan terowong di bawah, iaitu projek rel tu. Kejadian kira-kira pukul 8.30 malam semalam itu telah menyebabkan penutupan kedua-dua arah Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak.
Tata kelola pengurusan tanah persekutuan ditambah baik menerusi pelaksanaan dasar Hala 7 baharu pengurusan tanah persekutuan. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Ahmad berkata menerusinya kementerian dapat membenarkan kaedah yang mengoptimumkan penggunaan tanah seperti kaedah pajakan, sewaan dan penswastaan. Sekarang dasar baharu ialah diberi masa 5 tahun untuk dibangunkan. Kita perlu dapat bajet di bawah rolling plan dan RMK rancangan Malaysia untuk dibangunkan. Kalau ada justifikasi yang kukuh, kita boleh lanjutkan 2 tahun. Dan kalau ada betul-betul kes kritikal, mungkin kita boleh bincang lagi lah untuk sekolah, hospital dan sebagainya. Tetapi ia perlu diberi masa yang sesuai supaya tidak berpanjangan. Sementara itu, pentadbiran Tanah Pemacu Kemakmuran Malaysia Madani diangkat sebagai tema sambutan Hari Tanah HTN 2023 yang disambut setiap 27 Julai. Jelas Menteri Bidang Pentadbiran Tanah memiliki peranan yang amat penting membantu negara mencapai sasaran strategik dalam Sustainable Development Goals SDG dan juga Teras Malaysia Madani. Jualan agro madani catat sebanyak 19.3 juta ringgit dengan penjimatan sebanyak 5.8 juta ringgit setakat ini. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Abdul Rashid Bahari. Untuk tahun ini kita mensasarkan sebanyak 5,000 kali penganjuran dan setakat ini kita telah mencapai 709 kali penganjuran lah dengan jualan sebanyak 19.3 juta dengan dia punya penjimatan sebanyak 5.8 juta dan kita menjangkakan sebanyak 354,000 pengunjung telah mendapat faedah lah. Jualan seumpama ini memfokuskan kawasan berpendudukan padat sama ada di bandar maupun pinggir bandar. Ia bagi menjamin ketersediaan bekalan agro makanan dan memberi pilihan kepada pengguna mendapatkan bekalan pada harga yang berpatutan. Program jualan agro madani adalah penjenamaan semula kepada program jualan terus dari ladang yang dilaksanakan oleh KPKM melalui Fama, Lembaga Pertubuhan Peladang dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Seorang lelaki meninggal dunia ketika berada dalam tahanan di lokap Balai Polis Setiawangsa Ibu Pejabat Polis Daerah Wangsa Maju selepas mengalami sesak nafas. Lelaki berusia 59 tahun itu ditahan pada 6 Julai lepas bagi siasatan berkaitan dadah serta satu kes lain pada 18 Julai lepas. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman, Datuk Seri Azri Ahmad berkata, pada 21 Julai lepas, lelaki itu mengadu tidak sihat dan telah dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan. OKT berkenaan kemudiannya diberikan ubat dan dibawa semula ke lokap pada hari yang sama. Bagaimanapun semalam, OKT dilaporkan sesak nafas. Pihak polis kemudian menghubungi hospital dan membawa OKT ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Namun kemudiannya disahkan meninggal dunia. Punca kematian masih disiasat. Badminton terbuka Jepun, pemain perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia terus berdepan prestasi suram apabila sekali lagi tersingkir di pusingan pertama, kali ini di terbuka Jepun. Zijia yang turun menentang wakil tuan rumah Kento Nishimoto bermula cemerlang apabila menang set pertama 22-20. Namun digagal mengekalkan momentum apabila tewas dua set berikutnya 17-21 dan 19-21 pada aksi yang berlangsung di Gymnasium Yoyogi di Tokyo. Ini adalah kekalahan pusingan pertama kedua berturut-turut buat Zijia selepas turut mengalami nasib sama di terbuka Korea minggu lalu. Sementara itu, seorang lagi pemain perseorangan lelaki Eng Zi Yong melangkah ke pusingan kedua selepas menjinakkan bekas juara dunia dari Singapura, Loh Kian Yew. Zi Yong melakar kemenangan straight sets 21-16, 21-17 sekaligus membalas dendam kekalahannya di suku akhir terbuka Korea minggu lalu. Turut mara bergu lelaki Go Zi Fei Nur Izzuddin yang menumpaskan gandingan Jepun Ayoto Endo Yuta Take. Mereka turun dengan aksi meyakinkan untuk menang 21-18, 21-15. Boyan Hodak hari ini melepaskan jawatan sebagai Ketua Jurulatih Kuala Lumpur City FC KL City. Perkara itu diumumkan kelab tersebut menerusi hantaran di laman Facebook mereka. Hodak membimbing KL City selama 2,5 musim dengan pencapaian beraksi di 3 pentas final berbeza dan merangkul 1 kejuaraan.
Hodak yang dilantik mengendalikan The City Boys pada Januari 2021 berjaya mencipta sejarah tersendiri apabila membawa pasukannya memenangi Piala Malaysia dalam musim sama dengan menewaskan JDT. Pengendali Croatia berusia 52 tahun itu turut membimbing KL City mara ke final Piala AFC 2022 dan Piala FA 2023 baru-baru ini. Dalam saingan Liga Super, KL City menamatkan kempen 2021 dan 2022 masing-masing di tempat ke-6. Sementara itu, pasukan Liga Indonesia Persib Bandung mengumumkan telah menandatangani hodak untuk musim ini. Namun, butiran lanjut tidak didedahkan.